Pengurusan bilik darjah membawa maksud satu proses pergerakan yang memerlukan kerjasama dan campur tangan dari ahli organisasi tersebut bagi mencapai matlamat mereka sendiri, dan tugasnya adalah merancang, mengarah, mengawal dan juga memimpin. Antara ciri-ciri pengurusan bilik darjah pada abad ke-21 adalah kepimpinan sekolah, pedagogi guru, sokongan ibu bapa, penglibatan murid, dan 4C yang terdiri daripada creativity, collaboration, communication dan juga critical thinking. Bilik darjah merupakan satu medan perjuangan utama bagi seorang guru untuk menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawab. Seorang guru akan diklasifikasikan sebagai tidak menjalankan tugas jika mengabaikan amanah ini, walaupun beliau merupakan seorang yang aktif di luar kelas maupun di luar sekolah. Sehubungan dengan itu, bilik darjah haruslah diurus dengan baik dan sempurna supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan efektif dan guru dapat dinobatkan sebagai pendidik yang berketerampilan cemerlang. Secara amnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi bilik darjah. Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. Hal ini merujuk kepada susunan peralatan dan kemudahan di dalam bilik darjah seperti kerusi, meja, bangku sampah, papan tulis dan sebagainya yang akan membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah faktor psikososial. Psikososial merujuk kepada hubungan antara kepala emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Persekitaran psikososial yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri seperti suasana yang selesa dan mesra, bebas dari ancaman bahaya dan fizikal dan lain-lain lagi. Faktor yang ketiga ialah faktor pusat pembelajaran, dan yang terakhir ialah faktor sumber pembelajaran yang merangkumi bahan bacaan, bahan rujukan yang mencukupi kepada para pelajar. Pelbagai ciri yang diperlukan dalam sebuah bilik darjah bagi memastikan bilik darjah tersebut berada dalam keselesaan untuk belajar. Antara ciri yang pertama ialah susunan fizikal bilik darjah. Meja guru dan murid haruslah disusun secara kemas dan sesuai dengan keadaan kelas tersendiri, sama ada membentuk kumpulan ataupun secara berpasangan. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. Selain itu, ciri yang kedua ialah saiz bilik darjah. Saiz bilik darjah haruslah bertepatan dengan bilangan pelajar di dalam kelas. Jika kelas tersebut mempunyai bilangan pelajar yang ramai, maka secara tidak langsung kelas itu perlulah besar. Hal ini demikian kerana jika mempunyai ruang yang terhad buat pelajar, sesi pembelajaran akan terganggu secara tidak langsung. Seterusnya, ciri yang ketiga ialah kemudahan bilik darjah yang lengkap. Antara kemudahan yang harus disediakan oleh pihak sekolah ialah kipas, meja, kerusi, lampu, papan hitam, tingkap dan sebagainya. Dari segi fizikal, bilik darjah hendaklah mempunyai kelengkapan yang mencukupi. Antaranya ialah keluasan bilik darjah, bilangan kerusi dan meja pelajar, bilangan kerusi dan meja guru yang mencukupi, perabot, papan putih dan sebagainya. Manakala dari segi psikososial pula adalah interaksi antara murid dan murid serta murid dan guru. Interaksi antara murid dan murid merupakan salah satu usaha dalam mencapai matlamat pembelajaran abad ke-21 kerana murid-murid diajar untuk mengajar sesama mereka untuk mengenal pasti tahap pembelajaran mereka adalah sama rata. Akhir sekali ialah faktor suasana dan persekitaran antara guru dan murid juga adalah penting dalam bilik darjah kerana murid-murid perlu keselesaan untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran.